Okey Angah, selalunya kan Angah kan petang-petang masa berehat-rehat, kadang-kadang kita scroll media sosial, Facebook, TikTok dan sebagainya. Tapi kadang-kadang Acu perasan uh, kawan-kawan Acu adalah beberapa kawan yang selalu meluahkan mereka rasa sangat tertekan, stres ya. Mungkin salah satu cara mereka meluahkan melalui penulisan di media sosial ya. Betul. Mereka rasa penat, mereka rasa letih, mereka rasa begitu terkejar-kejar dari pagi sampai ke petang, bawa ke malam, menguruskan rumah tangga dan juga kerjaya. Betul. Jadi Acu rasa untuk hari ini adalah penting juga untuk kita bincangkan satu topik yang agak penting, iaitu work-life balance dalam kalangan ibu-ibu. Okey, tapi sebelum tu selamat datang ke podcast Anak Beranak. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Salam. Okey, Angah, untuk hari ini kita akan cuba menyelami topik yang sangat penting, sangat harus kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan keseimbangan bekerja dan juga rumah tangga kepada ibu. Work-life balance untuk ibu-ibu. Topik ini sangat penting sebabkan memandangkan work-life balance ni bukan sekadar kita nak menjaga masa, Angah. Maknanya bukan sekadar menjaga masa, tetapi lebih daripada itu, iaitu menjaga kesejahteraan dan keharmonian ibu, anak dan juga keluarganya. Betul, Cu. Yalah, macam kita ni sentiasa balance. Bila kita cakap tentang balance, work-life balance, dia sentiasa jadi macam jongkang-jongkit tu lah. Kita nak balancekan berat kiri ke, berat kanan ke. So nak dapatkan the right balance untuk setiap orang tu tak sama, Cu. Betul. So mungkin ada orang dia memang tanggungjawab dia berat dekat rumah dia. So macam mana dia nak balancekan dengan kerja dia. Mungkin ada orang kat rumah dia okey, anak dah besar, mungkin dia dah boleh berlepas lah kat situ kan. Kerja pula. So macam mana nak balancekan antara benda tu. Dan macam Cu cakap tadi tentang bukan setakat nak seimbangkan masa, uruskan masa dia. Satu lagi yang kesejahteraan diri dia lah. Maksudnya kalaulah mak tu sendiri, dia sendiri rasa tak cukup je macam yelah, macam tak stabil, dia sendiri tak stabil, macam mana dia nak deliver the best kepada keluarga dia. Macam tuang daripada cawan yang kosong lah, Cu. Bila mak ni emosinya pun terumbang ambing, macam tak okey. So macam mana dia nak cater anak dia, macam mana nak cater suami dia, macam mana nak jadi the best pekerja dekat syarikat dia. So benda tu kita kena tengok sebab dia bagi impact kepada semua tempat sebenarnya. Betul. Ya kan, macam mak ni di rumah ni peranan dia sangat besar. Dia macam satu dahan, dahan di situlah kadang-kadang anaknya bergantung, kadang-kadang suami pun kan bergantung pada dahan tu. Jadi kalau kita mak ni dianalogikan macam dahan yang rapuh, macam manalah anak-anak kecil yang ni nak berpaut yang mana sebenarnya work-life balance ni sebagai satu prioriti yang patut mak-mak tekankan jadi work-life balance ni untuk mak-mak nak capai sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Macam Angah cakap tadi keperluan kita tak sama. Betul. Ada mak yang memang bekerja ni disebabkan suka-suka. Dia bosan, mengisi masa lapang di rumah, anak-anak dah besar, mungkin cara dia menyeimbangkan work-life balance antara kerja dan rumah tangga adalah berbeza. Betul. Berbanding ibu yang memang dia adalah antaranya penyumbang utama ekonomi dan juga financial untuk keluarga dia lah. Jadi mungkin keseimbangan tu tak sama lah. Betul. Mungkin mereka ini lebih struggle, lebih perlukan support system yang lebih kukuh untuk dapatkan keseimbangan yang betul-betul seimbang. Jadi nak kata keseimbangan ni agak abstrak juga. Betul. Tak sama bagi setiap orang. Kita takkan ada template
Yang Ya. macam satu ni buat macam ni Ya. boleh apply untuk semua mak. Tak boleh. So Tak boleh. even kita satu family pun dynamic keluarga Acu takkan sama dengan keluarga Takkan Angah. sama. So apa yang applicable, yang berjaya Acu apply dekat keluarga Acu mesti tak sama dengan Angah. Sama juga dengan mak kita. Mak kita lagi-lah di zaman yang lain. So di Betul. zaman yang lain, situasi yang lain. So apa benda yang berlaku, yang menjadi dekat mak kita tak semestinya sama dengan kita. Walaupun kita ni susu galur yang sama. Betul. Maknanya tidak ada satu manual yang boleh kita gunakan untuk mak-mak ni untuk dia capai work life balance ni. Tetapi apa yang boleh kita sepakati bahawa work life balance untuk mak-mak ni adalah sangat penting. Perlu diutamakan, perlukan sokongan yang khusus daripada semua pihak. Jadi kita tak boleh menuding jari dekat mak-mak ni. Mana awak ni dah lah pilih bekerja, kenapa pula nak merungut, mengapa pula nak ungkit balik, penat dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak sama bagi setiap orang. Betul. Kalau macam Acu tengok kan, antara isu lah struggle mak-mak ni, rasa satu, dia akan sentiasa rasa diri tak cukup dan menyebabkan dia rasa sebersalah dengan anak-anak dia. Dia mesti punyalah macam Aira Acu. Aira. Dia cakap dengan Angah sendiri kan, dia cakap malam-malam sebelum tidur dia cakap, Umi tak payahlah pergi kerja. Umi duduk je lah rumah. Duduk rumah, jaga je lah ayah dekat rumah kan. Umur 3 tahun kan. So dia memang cerita, cakaplah apa yang dia nak kan. Kita ni dengar anak tu cakap macam tu meruntun. Mikir dah. Mula dah malam tu macam tu kan. Ya, betul. Mula dah kita akan sentiasa rasa bersalah. Walaupun kita tahu kita ni bekerja demi anaknya juga. Demi anaknya juga, tapi kita tak tahu adakah ini yang terbaik untuk keluarga kita? Adakah dengan berhenti kerja kita mampu jadi mak yang terbaik juga? Adakah dengan teruskan bekerja kita akan jadi tak terbaik ke untuk anak kita? Susah juga benda ni sebenarnya. Betul. Ialah berbalik kepada kuantiti versus kualiti masa dengan anak-anak ni maknanya betul macam kata, macam ibu ni sentiasa dihantui sebenarnya, kadang-kadang rasa bersalah. Pagi-pagi nak pergi kerja tu dihantui rasa macam tak sampai hati nak tinggalkan anak kita dekat orang, tak macam manalah orang jaga kita. Perasaan itu sentiasa menghantui mak-mak. Acu rasa memang mostly mak akan rasalah perasaan tu. Cuma macam mana mak ni nakkan capai balance antara kerja dan rumah tangga, dan dalam masa yang sama kualiti masa anak-anak ni tak terabai. Tapi dalam masa kita nak balance tu, kadang-kadang mak ni dia terlebih juga, terlajak. Kadang-kadang kita rasa kita nak jadi super mom. Super mom sebab semua rasa nak buat. Semua rasa nak buat. Aku boleh buat tu, aku boleh buat ni, aku boleh buat di tempat kerja, aku boleh di rumah. Sedangkan kita ni ada had dan batasan kita sendiri. Last kali burn out. Bila burn out, di rumah pun akan terabai. Di tempat kerja pun kita tak akan perform dengan baik jugalah. Jadi penting sangat tu supaya kita urus diri kita, jangan sampai kita capai tahap burn out. Lesu upaya, keletihan yang tak sudah dalam kehidupan kita sebagai mak dan ibu yang bekerja ni. Yelah, macam Acu cakap super mom ni kan, sebenarnya mungkinlah masyarakat kita ni tak adalah cakap jadi super mom, mungkin tak cakap macam tu. Tapi masyarakat kita ni, orang sekeliling kita ni ada expectation sebenarnya. Kita sentiasa ada expectation untuk mak ni sepatutnya macam mana. Mungkin mak zaman dulu fikir sepatutnya duduk kat rumah je jaga anak. Lepas tu ada pula yang fikir, kenapa pula awak dah belajar tinggi-tinggi, sepatutnya awak kena kerja. Sentiasa ada sepatutnya. Expectation tu yang kill sebenarnya yang membunuh hati dan perasaan. Betul. Menambahkan lagi. Betul. Yelah, maknanya masyarakat ni memanglah nak pula macam, yelah banyak kali dah kita ulang dalam podcast kita, media sosial pun kadang-kadang menyumbang yang mak ni mesti macam tu, mesti macam ni. Masyarakat pula sumbang lagi dalam bentuk yang mesti awak mesti, awak harus, awak
awak sepatutnya. Jadi Ha. perkataan-perkataan tu kadang-kadang memang makan dalam lah. Ya. Untuk mak-mak untuk dia nak capai kedua-dua tu. Balance antara kerja dan juga rumah tangga Nak pula jika mak ni tak dapat sokongan daripada suami, daripada orang sekeliling, daripada tempat kerja, jadi untuk dia nak capai keseimbangan work life balance tu struggle ngah. Memang sangat struggle Betul. Ibaratnya sampai satu tahap bila suami yang tradisional ni isteri mesti bersihkan rumah, isteri Makan mesti terhidang, ada pinggan khas, kerusi khas untuk suami. Jadi mak-mak ni kadang-kadang bawa kereta daripada rumah ke tempat kerja boleh sampai terlajak simpang. Yang inilah yang terjadinya tertinggal anak, tragedi anak tertinggal dalam kereta banyak tu boleh sangat, menyumbang. Banyak sangat benda boleh dalam menyumbang. otak dia kan. Betul. Dia tengah fikir macam-macam dia tengah Betul. nak manage. Jadi semua masuk ke dalam kepala dia dalam satu masa, jadi waktu ni burn out burn out, makan masa hari, bulan dan tahun yang berpanjangan, boleh menyumbang kepada penyakit-penyakit mental juga untuk mak. Masa ni akan ada depression, disorder dan sebagainya. Jadi macam kita ni sepatutnya mencegah lebih baik daripada kita mengubati. Betul. Kalau Acu cakap mencegah kan. Macam mana nak cegah Cu? Macam mana nak dapatkan balance ni? Angah rasa satulah yang Angah rasa. Yang Angah rasa mungkin membantulah. Satu adalah buatkan planner ataupun satu jadual. Jadual. Macam contohnya meal planner. Angah rasa balik kerja semuanya lah. Nak makan apa? Kau masak apa? Tanya kawan sebagai makan apa lah? Ada pasar malam kat mana Kita akan fikir benda tu adalah mental load dalam kepala otak kita ni yang setiap hari nak kena fikir sebenarnya kan. Nak makan apa? Nanti anak ni tak suka pula. Yang ni nanti suami tak suka pula. Makanan macam ni, yang ni tak suka pula. Kita akan fikir benda macam tu. So kalau kita ada meal planner ke, okey dah. Okey. Ataupun memang ada plan untuk urusan kita seharian, to-do list kita. So adakan planner supaya nampak apa benda yang kita perlu buat dalam hari tu. Dan planner ni Angah rasa bestnya kalau kita share dengan husband kita. Supaya husband kita pun tahu kena buat macam ni. Kena readykan macam ni. Dan kalau in case contohlah mak yang pump susu anak kan. To-do list dia adalah simpankan susu dalam peti. Contohnya lah dalam peti sejuk kan. Kalau tak simpan tu menangis habis untuk untuk anak untuk pergi buat nursery kan. So kalau dia tulis siap-siap, ikutlah dalam WhatsApp ke, dia buat group dengan suami dia ke, at least suami dia boleh remind untuk wife dia, simpan susu dah ke? Macam tu kan. Ataupun mesti saya simpankan susu terus. So mak ni macam okey, relax dah, boleh fikir benda lain dah. Even Angah, anak-anak yang dah mula besar pun kita boleh libatkan sebenarnya. Mereka dah boleh membaca, boleh tu. Dan bila mereka rasa mereka dilibatkan dalam keluarga tu, kebersamaan dan rasa tanggungjawab pun boleh disuburkan sebenarnya. Planner ni memang sangat penting. Ibaratnya kita muntahkan, keluarkan perkara-perkara yang duduk dalam kepala kita dalam bentuk visual. Betul. Itu yang penting. Kita orang sebenarnya ada buatkan planner. Oh ya, betul. Planner dan combine sekali dengan self care. So kalau ada sesiapa yang nak, boleh bagi tahulah, kita akan share dalam bentuk PDF. Yang ni tak perlu free tau. Kita orang free of charge sahaja untuk kita bersama-sama. Sebab apa? Sebab sebenarnya kami menggunakannya. Jadi rasa sangat bermanfaat. Jadi why not? Why not kita kongsikan bersama? Betul. Balik kepada planner tadi Cu. Kan? Apa kita ada sebut tentang self care. So self care ni Cu, Angah rasa kritikal juga untuk mak ni. Betul. Macam yang kita cakap tadi, kalau kita ni adalah cawan yang kosong, tak ada apa-apa, macam mana kita nak deliver ke orang lain kan, pada keluarga, pada bos majikan kita. So pastikan kita jaga diri kita dulu. Betul. Adakan satu rutin supaya at least kita rasa relax sikit. Me time ke, ikutlah apa yang kita suka kan. Kadang-kadang mak ni senang je, dia suka
Macam contohnya dia nak ada tengok cerita Korea sekejap ke. Buatlah Tak apa. sekejap. Buatlah sekejap. Supaya at least lepas tu dia bolehlah entertain anak dia dan juga deliver the best untuk bos dia juga. So dalam planner kita orang tu pun kita ada jugalah selitkan yang tu keperluan untuk self care masing-masing. Betul. Kat situ. Yang kan sebenarnya mak-mak ni dia kena bantu diri sebelum bantu orang lain. Mak kena bantu diri dia sendiri dulu sebelum bantu anak-anak, sebelum bantu suami, sebelum bantu keluarga. Jadi untuk bantu diri ni macam yang kata tadi lah, self care kan kena utamakan, lepas tu self compassion, macam mana kita menyayangi diri kita sendiri. Maknanya sebenarnya kalau kita berlebihan sangat fokus pada orang lain tanpa kepada diri sendiri, kita zalimi diri kita juga sebenarnya. Kita zalimi diri kita juga. Maknanya kita bukan lagi dah masa zaman nak jadikan kita ni bagai lilin yang membakar diri. Cukup-cukup. Janganlah jadi lilin dah. Sebab lilin lama-lama dia akan habis. Habis. Jadilah mentol. Lampu. Sekarang dah zaman lampu. Dah zaman lampu. Cukuplah jadi sebagai lilin yang membakar diri. Jadi setting boundaries di tempat kerja, di rumah, learn how to say no, letakkan gap yang bersesuaian di rumah dan juga di tempat kerja adalah sangat penting sebenarnya. Boundaries ni ataupun learning how to say no ni, belajar untuk berkata tidak ni simple je. Banyak kali untuk podcast kami memang tekankan macam mana kita nak buatkan tentang kawalan. Kita dah buat kan juga. Kita dah buat. Boleh tengok balik yang tu, kan? Betul, boleh tengok yang sebelum ni. Macam mana kita nak tengok lokus kawalan kita. Adakah kita ni fokus pada luar sangat ke? Adakah kita fokus pada dalam sangat ke? Itu adalah penting untuk mak kuasai. Perkara ni kita tak akan dapat terus. Kita kena belajar. Betul. Dari masa ke semasa. Pembelajaran tentang parenting, tentang diri kita sendiri ni sepanjang hayat. Even kami pun belajar dari masa ke semasa. Kami pun buat silap. Kita pun buat silap. Semua orang buat silap. Kita cakap kata nak quality time tu. Bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah. Sebab bila balik kerja kadang-kadang kan memang kita tahu time kita limited dah dengan anak-anak kita ni, dengan keluarga kita. Yelah, balik kerja anak kat sekolah kan. So balik dah pukul berapa. So berapa jam lah sangat kita ada dengan anak kita. So berapa jam lah sangat. Kuantiti tu memang dah sikit dah. Memang dah sikit. Tapi quality tu pula. So kita nak pastikan kuantiti yang sikit tu semuanya berkualiti. Tapi kita yang cakap ni pun, kita pun struggle. Kita pun struggle nak bagi sepenuhnya ke anak. Balik kerja tu dah penat dah. Memang habis energi dah sebenarnya. Itu cerita sebenar lah tu. Cerita sebenar kan? So nak entertain. Yelah, anak kecil-kecil lagi. Kecil-kecil lagi. Anak kecil. Acu dengan anak remaja. Cabaran dia sepanjang hayat sebenarnya. Jadi pembelajaran kena sepanjang hayat. So memang sentiasa kena belajar benda-benda macam tu. Macam ni lah Ngah, daripada apa yang kita pelajari, tak kisahlah secara formal ke secara tak formal, daripada 10 yang kita pelajar, mungkin kita dapat adapt 8 ke. Alhamdulillah 8 tu pun tinggi sebenarnya. 5 ke kan. Kita belajar ilmu-ilmu tentang macam mana mengurus diri dan sebagainya. Dia sebenarnya belajar ni dengan praktis sekali. Macam contohnya lah, kita beli buku kelas cara belajar berenang. Kita belajarlah dalam buku tu cara bernafas yang betul dan sebagainya. Kuat Tetapi kaki lah, kuat tangan lah, kuat telentang dan sebagainya. Tetapi kalau kita tak cuba turun ke air, kita tak akan tahu. Sama juga dengan ilmu parenting, ilmu keibubapaan dan ilmu motherhood ni. Maknanya kita belajar daripada YouTube secara tak formalnya, kita hadiri kursus dan sebagainya, perlu praktis. Itu penting. Dan macam Acu cakap, untuk kita praktik benda ni Cu, ialah segala ilmu yang kita ada. Satu benda yang kita kena ada satu lagi adalah sistem sokongan Cu. So kalaulah kita ni aim tinggi macam mana pun, nak buat ini, nak jadi macam ni, ini, yelah mestilah kita ada nak jadi the best lah untuk semua kan. Tapi kalau keluarga kita sendiri, keluarga terdekat kita, terutamanya suami kita lah, tak bersama-sama dengan kita, makan dalam Cu. Betul. Makan dalam kat situ kan. Kita takkan dapat nak go through phase tu dalam tempoh yang lama. Mungkin kita akan naik sekejap je, tapi dia akan balik. So sistem sokongan tu sangatlah penting. Tapi Angah, bukan semua orang dapatkan sistem sokongan yang baik. Bukan semua orang dapat yang tu. Mungkin kita boleh buat satu
podcast tentang perkara ni tersebut. Macam mana kalau seorang mak yang tidak mempunyai sistem sokongan yang baik. Atas dia je kan? Atas dia. Berdiri di atas kaki sendiri, semua di bahunya tu macam mana? Betul. Mungkin kita boleh bincangkan nanti. Ada juga mak tak sedar sebenarnya dia tak ada isi sokongan tu. Ya. Dia terasa dia terlebih berdikari Dia sampai terlebih dia tak sedar. berdikari. Jadi itu tadi menuang di dalam gelas yang kosong. Daripada gelas yang kosong. Daripada gelas yang kosong. Jadi memang penat lah. Tak ada apa-apa yang kita tak ada apa-apa deliver. yang dapat. Betul. Ya betul. Jadi kita rasa topik tentang work life balance ni sangat penting. Nak tak nak kita kena akui ini adalah perkara yang sangat penting bagi mak yang bekerja dan mak yang menguruskan rumah tangga. Tak kira lah mak yang single mother ke, mak yang anak yang struggle dengan problem kesihatan ke, atau mak sendiri yang struggle dengan isu-isu kesihatan yang tersendiri pun ke. Betul. Semua maknanya topik ini sangat penting dan harus kita tekankan sebagai prioriti utama dalam kehidupan kita. Macam Cucu cakap tadi, yang ni adalah untuk sepanjang hayat kita. Sebab dia never ending. Dia tak akan stop Cu. So Angah rasa dalam tempoh kita mengemudi motherhood ni kan Cu kan, kita pun kena ada, bolehlah jangan strict sangat. Fleksibel tu. Bertoleransi. Macam contoh tadi kita dah buat planner tadi kan. Kita plan untuk seminggu ni kita nak masak apa. Masak apa. Tapi tiba-tiba pada hari tu, contohnya hari Rabu, hari Khamis tu, kita penat sangat. Meeting tak habis-habis. Semualah macam-macam masak kerja kan. Anak pula tak sihat ke apa. Tak ada masalah untuk beli makanan kat luar. Tak ada masalah. So janganlah disebabkan kita dah kita kena buat macam ni. Kita kena buat macam ni. Lepas tu akhirnya kita menekan diri kita sendiri. So bergantung. Ikut pada situasi. Contoh hari Rabu plan dalam planner tu nak masak rendang. Tapi hari tu penat sangat. Goreng telur mata kerbau je. Tak ada masalah. Okey je. Bagus apa makan telur. Alhamdulillah. Anak-anak berselera kenyang dapat tidur lena pun alhamdulillah. Janganlah rasa bersalah pula. Aduh ngapalah aku mak yang gagal tak dapat masak rendang pada hari Rabu. Jangan seksa diri macam tu ya mak-mak. Betul. Jadi Angah jadi kita stop sampai di sini dulu. Jadi untuk mak-mak semua, you are not alone. Memang perasaan struggle untuk work life balance ni real, maknanya it's normal untuk rasa begitu struggle untuk dapatkan keseimbangan tersebut. Cuma dalam masa yang sama, dalam kita mencapai keseimbangan tersebut, pastikan juga kita tidak begitu menekan diri kita sendiri. Okey, mak? InsyaAllah. Kita belajar sama-sama. Kita bersama. Okey. Tapi jangan lupa bagi yang nak planner percuma tersebut, boleh komen di bawah, boleh komen di YouTube, di TikTok dan juga Instagram kami. Kalau rasa nak DM pun boleh, tak ada masalah. Free of charge. Tanda sisterhood, persahabatan antara kita. Okey? Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.